Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghammah wa jahada fi sabilillah haqqa jihad hatta ataahu Allahu al-yaqin. Amma ba'd. فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله imra'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada manusia imra'an, pada seseorang sami'a maqalati, apabila dia mendengar wahyu ataupun apabila dia mendengar sabdaan aku, fawa'aha, maka dia pun memahami, fahafidhaha, kemudian dia pun menghafal, kemudian faballighah, kemudian dia pun menyampaikan. Kemudian dia pun menyampaikan apa yang didengarnya tadi, apa yang dipahamnya tadi kepada orang lain. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih lagi dapat bertemu di dalam rancangan jangan tanya ustaz. Okay, jangan buat hal. Baik. Okey, alhamdulillah, walaupun kita sepatutnya hari yang lepas cancel, alhamdulillah masih kita dapat menggantikan dars ataupun kita punya kuliah Umdatul Ahkam pada hari yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak start perbahasan di dalam kita masih lagi di dalam solat jamaah, masih lagi pembahasan di dalam solat jamaah, dan al-imam penulis kitab ini dia memasukkan bab sunan ar-ratibah ataupun bab solat sunat ratibah ke dalam solat sunat jamaah, dalam bab solat sunat jamaah, solat sunat dalam solat jamaah. Dan perkara ini dikritik oleh Ibn Daqiq Al-Aid di dalam kitab dia, Ibn Daqiq Al-Aid dalam kitab dia Ihkam Al-Ahkam fi Syarah Umdatul Ahkam. Dia kata sepatutnya bab solat sunat ni bukannya dalam bab jamaah. Kan kita faham bahawa solat sunat, bahawanya afdal solat sunat ini dilakukan di rumah. Sebab Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, sebaik-baik salat, inna afdalas salat salatikum fi baitih, salatil mar'i fi baitih. Sebaik-baik salat manusia ialah solat dia dekat rumah dia. Illa al-maktubah, kecuali solat fardu. Ya, kecuali solat fardu. Maka kenapakah al-Imam Al-Maqdisi ataupun Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi memasukkan hadis ini di dalam dua tiga hadis dimasukkan di dalam penghujung bab solat jamaah. Wallahu alam bisawab. Akan tetapi kita akan insya-Allah dapat istifadah sedikit daripada apa yang akan dibincangkan. Okey, baik. Bab solat, bab sunan ar-ratibah ataupun bab solat sunat ratibah. Bab solat sunat ratibah. Kenapakah dinamakan solat sunat ratibah? Tuan-tuan, insya-Allah di dalam perbahasan kali ini kita akan cuba untuk memperbahaskan berkaitan dengan beberapa persoalan. Antaranya ialah berapakah bilangan solat sunat rawatib yang kita selalu solat. Berapakah bilangan sebenarnya? Apakah solat, kemudian dalam hadis yang kita akan bincangkan sini, adakah 12 ke solat sunat ratibah tu, berapa 12 ke, tapi yang masyhur 12 ke, kita akan bincang. Kemudian apakah ada solat sunat ratibah
qabliyah Jumaat. Kita akan bincang juga. Adakah ada solat sunat ratibah atau solat sunat qabliyah hari Jumaat? Yang ini perbahasan ni khusus terutama kepada lelaki. Tetapi perempuan juga dia ada solat sunat solat Jumaat. Jangan kata perempuan pun tak boleh solat Jumaat. Perempuan pun boleh solat Jumaat. Cumanya tak cukup ruang sahajalah. Kalau cukup ruang, masjid besar ada dikhususkan untuk solat perempuan solat Jumaat, maka dia boleh pergi solat Jumaat. Apakah solat yang kita akan juga cuba jawab perbahasan, apakah solat sunat yang paling Nabi sentiasa lazimi walaupun dalam keadaan musafir? Apakah solat sunat? Dan juga perbahasan apakah Nabi SAW buat solat sunat qabliyah dengan ba'diyah ketika dalam musafir? Adakah Nabi juga buat dalam musafir? Kemudian kita akan cuba juga jawab perbahasan apakah afdal solat nafilah di rumah ataupun di masjid, yang kita pernah jawab dah tadi. Ataupun last sekali kita boleh cuba untuk jawab apakah boleh qada solat sunat. Ada ke istilah qada solat sunat? Ada ke tidak? Tidak ada qada solat sunat. Yang kita tahu qada solat fardu. Adakah boleh qada solat sunat? Kemudian last sekali kita akan cuba ambil hikmah. Apakah seperti mana yang saya petik, nanti kita akan petik daripada kitab Ihkam, hikmah, apakah hikmah untuk solat sunat qabliyah dengan ba'diyah ni? Baik, okey, baik. Mari kita baca hadis yang pertama, al-hadis yang pertama dalam bab ini, ataupun hadis yang keberapa dalam buku tu? 66 Hadis yang ke-66, 66 muka surat 39. Baik. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atain qabla az-zuhri wa rak'atain ba'daha wa rak'atain ba'da al-jum'ati wa rak'atain ba'da al-maghrib wa rak'atain ba'da al-isha wa fi lafdhin fa amma al-maghrib wal-isha wal-fajr wal-jum'atu fa fi baytihi wa fi lafdh al-Bukhari anna ibn Umar radhiyallahu anhuma qala حدثني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر atau بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. Baik. Apakah maksud hadis ini? Daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nama dia Abdullah. Dia ni bersaudara, dia ada Umar radhiyallahu anhu, dia ada kakak Abdullah ni, dia ada kakak atau dia ada saudara perempuan, dia ada kakak atau adik perempuan yang bernama Hafsah, dan Hafsah ni kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa hubungan dia? Ibnu Umar dengan Nabi, apa hubungan dia? Abang ipar lah tak? Kan, abang ipar lah ke adik ipar kan? Macam itulah. Ipar. Dia ipar Ibnu Umar. Sebab Umar radhiyallahu anhu adalah Umar radhiyallahu anhu. Baik. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia kata sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atain qabla al-zuhri. Aku solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat, rak'atain, 2 rakaat sebelum zuhur. Baik. Kemudian rak'atain ba'daha, dan 2 rakaat selepas zuhur. Ini menerangkan solat sunat ratibah. Solat sunat yang sentiasa. Kenapa dipanggil solat sunat ratibah? Rawatib, jamak dia rawatib, sebab ratibah adalah sentiasa dilazimi. Solat yang sentiasa dilazimi, wa zaba bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa dilazimi. Itu kita panggil solat sunat ratibah, rawatib. Solat sunat rawatib. Apakah solat sunat rawatib? Ini dalam hadis ni diterangkan raka'atain qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Maknanya dalam solat zuhur dia ada 4 rakaat, 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas solat sunat ratibah. Namun di sana ada hadis lain bahawasanya Nabi solat zuhur sunat qabliyah 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. So itu di dalam hadis riwayat Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepasnya. Okey.
Wa raka'atain ba'dal Jumaah, dan 2 rakaat selepas Jumaat. Dalam hadis ni ada bagi tahu tak sebelum Jumaat? Tak ada bagi tahu. Tapi kita bincang. 2 rakaat selepas Jumaat. Solat 2 rakaat selepas Jumaat mahalut ittifaq, kita panggil. Ia adalah sebagai ittifaq. Semua orang ittifaq, sepakat para ulama adanya solat sunat 2 rakaat selepas Jumaat. Ba'diyah, kita panggil solat sunat ba'diyah Jumaat. Ni ittifaq para fuqaha. Sepakat para ulama, sepakat 4 mazhab mengatakan adanya solat sunat ba'diyah selepas Jumaat. Namun di sana ada khilaf di kalangan para fuqaha, di kalangan para ulama. Empat mazhab pun khilaf ada mengenai masyru'iyah, adakah disyariatkan solat qabliyah Jumaat. Ada khilaf di sana, nanti kita akan masuk pada khilaf ni. Wa raka'atain ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Selepas maghrib, selepas maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib ada disebut tak? Tak ada. Jadi 2 rakaat sebelum maghrib dia tak jadi solat sunat ratibah. Dia tidak jadi solat sunat yang dilazimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau siapa yang nak solat dan ada waktu panjang, iqamat antara azan dan iqamat tu ada waktu panjang, maka falitafaddal, solatlah. Cumanya dia solat qabliyah maghrib dia tidak jadi ratibah. Sebab apa? Maghrib itu waktunya pendek, maka tidak dilazimi solat qabliyah. Wa raka'atain ba'dal isya, dan 2 rakaat selepas isya. 2 rakaat selepas isya. Dan juga wal fajr, dalam riwayat yang lain fa ammal maghribu, kata Ibnu Umar, adapun waktu maghrib, waktu isya, ni solat ni. Maghrib tadi apa? Selepas ke sebelum? Selepas. Isya sebelum ke selepas? Selepas juga. Wal fajru, waktu fajar sebelum ke selepas? Solat sunat fajar. Ada tak ba'diyah? Tak ada. Jangan buat pahal. Tak ada solat sunat ba'diyah fajar. Semua ini solat sunat maghrib selepas maghrib, solat sunat isya selepas 2 rakaat selepas isya, dan 2 rakaat sebelum fajar, dan 2 rakaat selepas Jumaat. Wal Jumaah, 2 rakaat selepas Jumaat. Nabi solat fa fi baitihi, Nabi solat di rumahnya. Tapi macam mana Ibnu Umar ni tahu Nabi solat di rumah? Macam mana Ibnu Umar tahu? Kan hadis ni Ibnu Umar kata sallaitu ma'a Rasulillah, aku solat bersama Rasulullah. Tapi bukan bermakna Ibnu Umar dia pergi masuk. Ibnu Umar kan Ibnu Umar ni dengan ipar dengan Rasulullah. Jadi dia sangat dekat, dia selalu masuk ke rumah Rasulullah. Dia sentiasa suka masuk rumah Rasulullah dan keluar. Rasulullah izinkan Ibnu Umar ni masuk dan keluar rumah dia. Sebab apa? Dia tak ada aurat dengan Hafsah. Sebab Hafsah adalah saudara perempuan dia. Hafsah adalah adik-beradik dia. Maka dia tak ada aurat dengan perempuan, melainkan kalau ada aurat lah. Maka dia senang keluar masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keinginan Ibnu Umar radhiyallahu anhu untuk ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar ni sentiasa lepas Nabi balik masjid dia pun ikut masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tengok Nabi solat, dia pun solat. Bukan maksud dia solat jemaah dengan Nabi, tetapi dia solat, Nabi solat, dia pun solat. Bukan maksudnya sallaitu ma'a Rasulillah ni, bukan maksudnya aku solat berjemaah bersama dengan Nabi. No, Nabi jadi imam solat sunat. No. Tapi Ibnu Umar juga dia solat dekat rumah, cuma bukan berjemaah. Cuma satu waktu saja Ibnu Umar dia tak masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni dia kata apa? Fakana, dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sajdatain khafifatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 2 sujud, maksudnya rakaatain. Sajdatain maksudnya 2 rakaat, khafifatain yang sangat ringkas, selepas tulu'ul fajar, selepas masuk waktu fajar. Wa kanat sa'atan la adkhulu ala nabi, waktu tu aku tak masuk. Waktu lain dia masuk. Waktu lain Ibnu Umar masuk, dia nak tengok, dia nak perhati apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dekat rumah. Dia nak perhati solat macam mana yang Nabi buat dekat rumah. Tetapi sebelum fajar Nabi Ibnu Umar tak masuk. Sebab apa?
takut waktu itu adalah waktu yang orang nak bersiap-siap, Nabi nak bersiap-siap dan sebagainya. Maka dia tak maka Ibnu Umar tak masuk rumah Nabi. Cumanya macam mana dia tahu Nabi SAW solat sunat sajdatain khafifatain ni, 2 rakaat yang ringkas? Dia tanya Hafsah, kan dia katakannya. Dia kata haddatsani Hafsah. Telah menceritakan aku. Dia tanya Hafsah, maka Hafsah pun cerita macam mana solat Nabi, solat qabliyah Nabi. Sebab Nabi solat qabliyah subuh di rumah. Dekat sini ada satu faedah yang sangat besar. Iaitulah yang pertama ialah syiddah, apa tu kita katakan nak menuntut ilmu ni, nak belajar ni adalah kadang-kala dengan melihat perbuatan. Dan itu lebih dengan praktikal. Praktikal ni tuan-tuan lebih dia masuk daripada cakap banyak, kan. Cakap 1 jam, masuk berapa minit yang masuknya dan keluar banyak. Tapi praktikal terus. Ibnu Umar terus ikut Nabi masuk, Ibnu Umar terus masuk rumah, Ibnu Umar tengok macam mana Nabi, apa yang Nabi buat. Itu yang pertama. Dan Ibnu Umar ni antara orang yang sangat kuat berpegang pada sunnah Nabi. Dia apa yang Nabi SAW sehinggakan dikatakan majnun, dia ni orang gila. Sampai dekat padang pasir pun Nabi kona kat situ, dia pun kona walaupun tak ada apa pun. Yang kedua, faedah yang sangat besar ialah solat sunat itu afdalnya di rumah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa solat sunat itu afdal di rumah? Pasal takkanlah nak biar rumah tu tidak macam kubur, mahjuran, tak dibuat apa kat situ. Tapi kalau kata solat macam kat kubur kan, sekarang ni kat kubur lah lagi banyak. Tak boleh juga, kan? Sebab kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Ij'alu fi buyutikum min salatikum. Ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikanlah solat-solat sunat kamu di rumah kamu. Fala tattakhidhuha qubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Yakni kubur apa tuan-tuan? Difaham kat sini kubur apa? Kubur ni orang lepas tanam, lepas tu balik habis. Mana ada kubur ramai duduk pergi baca Quran, pergi berzikir, pergi sapu-sapu, pergi usap-usap, tension sikit pergi kubur, nak belajar sikit pergi kubur. Eloklah hadi, Kok kalau kita buat ni tak ramai orang, kan, kita buat apa ni, hadith Umdatul Ahkam dekat makam siapa-siapa ramai sikit, kan. Tak ada. Sebab kubur memang, sebab tu kata Nabi hatta Nabi pun larang wala tattakhidhu qabri masjida. Nabi kata apa? Kan, jangan menjadikan tempat kuburku sebagai masjid. Masjid adalah tempat yang diimarahkan. Kubur adalah tempat yang mahjur, tempat yang ditinggalkan. Sebab tu kata Nabi SAW, fala tattakhidhuha qubura. Jangan kamu menjadikan rumah-rumah kalian ni sebagai kubur, tak ada buat amalan. Sebab tu Nabi kata apa? Jadikanlah rumah-rumah kamu, solatlah solat sunat itu di rumah kamu. Sebab apa? Jangan jadikan rumah ni sebagai kubur. Bila rumah jadi kubur, bila rumah tidak ada bacaan Quran, bila rumah tidak ada zikir, bila rumah tidak ada solat sunat dan sebagainya, maka apa yang akan jadi kubur? Bila ada kubur, itulah banyak hantu. Hantu belaka. Hantu belaka kat rumah. Kan orang Melayu paling banyak hantu. Pasal apa? Rumahnya kubur. Baik. Waliyadzubillah min dzalik, bukanlah hantu lah, syaitan. Tak kira kepala ustaz ni. Banyak syaitan lah. Syaitan sukalah. Syaitan suka. Syaitan duduk kat rumah. Tapi kalau jadikan rumah itu diimarahkan, adanya solat, adanya zikir, maka akan lahir daripada rumah insan-insan yang hatinya adalah hati yang tawaduk, hati yang isteri-isteri yang senang cakap suami, suami yang senang cakap isteri, senang. Ingat suami pun tak boleh dengar cakap isteri ke? Suami pun kena dengar cakap isteri juga, mesyuarat, kan? Tapi tak wajib lah. Kena tu kena, tapi tak wajib. Kalau wajib tu pertabi lah, kan, buat kata Ustaz Hadi. Okey, baik. Jadi itulah dia, antara yang paling besar sekali yang perlu kita hidupkan adalah solat sunat-sunat di rumah, seperti mana sunnahnya Nabi SAW.
Ha? Cuma kita kena ingat ya, rumah Nabi SAW sebelah masjid. Dekat. Maka tak ada masalah lah. Bahkan orang pun akan tunggu Nabi SAW untuk solat. Orang akan tunggu Nabi. Sehingga kan pernah satu ketika kita pernah belajar hadis tu, Nabi sampai dah lama sampai solat Isyak, Nabi lambat keluar, orang duk tunggu. Sebab imam memang ditunggu, tak boleh. Kalau imam ratib, imam yang kat situ, dia tak mai lagi kena tunggu. Jangan kita sailang imam. Masalah kita sailang. Imam tak ada. Baru imam seminit tak ada dah. Seminit je baru waktu. Okey, tak apa, kamat. Biar saja jadi imam. Jangan jangan adil. Jangan sailang tugas imam, tak boleh. Sebab itu para sahabat tu tunggu. Jadi pada zaman sekarang rumah kita agak jauh. Kalau contohnya azan, kita solat rawatib di rumah. Pergi tertinggal takbiratul ihram yang lebih utama, yang Nabi SAW kata apa? Barang siapa yang wafaqa barang siapa yang takbiratul ihram dia sama dengan takbiratul imam selama 40 hari, maka akan dilepaskan daripada azab kubur dan sifat ni nifaq. Azab kubur dan sifat ni sifat nifaq. 40 hari sama takbir kita dengan imam. Maka itu yang lebih utama. Kalau kita tahu memang azan, lepas azan iqamat dia lambat, maka tak ada masalah solat di rumah. Solat sunat di rumah. Tetapi kalau kita ketahui memang solat memang cepat, macam masjid dan surau-surau di Malaysia memang nak cepat je kan, maka tidak ada masalah, pergilah solat pergi masjid awal, kemudian solat di masjid, kemudian solat berjemaah mendapat takbiratul ihram. Okey, baik. Naam. Okey, so sebenarnya berapakah bilangan solat sunat ratibah? Berapakah? Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Ummu Habibah isteri Nabi SAW, dia bagi tahu, barang siapa man salla 12 rakaah, barang siapa yang solat 12 rakaat sehari semalam, 12 rakaat, maka banallahu lahu baitan fil jannah atau kama qala, maka Allah Subhanahu wa taala akan binakan dia satu mahligai, satu rumah di syurga. Setiap hari dapat 12 rakaat, maka Allah binakan rumah. Tuan-tuan dah berapa banyak bina rumah dekat syurga? Dekat dunia pun tak ada ustaz. Tak ada, tak apa. Syurga pun tak ada. Allah hai, fakir miskin. Dunia pun tak ada bina rumah. Syurga dekat syurga pun tak ada. Allah hai, miskin di dunia, miskin di akhirat. Kalau di Malaysia banyak. Tak apa. Makna bukanlah tak apa. Kaya di dunia, miskin di akhirat. At least nasibuhu fi dunia dia dapat. Ada orang miskin di dunia, miskin di akhirat. Hadha aswa. Ini lebih teruk. Kesian. Okey, baik. So berapa banyak tuan-tuan? Hari-hari kalau kita buat 12 rakaat, maka Allah Subhanahu Wa Taala binakan satu rumah di syurga. Kalau dah 60 tahun baru banyak, wallahu alam rumah. Jangan jadi alasan rumah banyak pun bazir juga, buat apa kan dekat syurga nanti tak larat. Jangan kita jadi orang yang kita ingat syurga tu macam kat dunia. Banyak-banyak rumah susahlah nak sewa lah, nak maintenance lah. Jangan kita main-main, walaupun kadang-kadang kita buat lawak kan, tapi ni benda-benda yang ini jangan dijadikan sebagai lawak. Syurganya lain, di dunianya lain. Okey, naam. 12 rakaat Ummu Habibah. Maka dalam riwayat Tirmizi juga Aisyah radhiyallahu anha terangkan 12 rakaat. 12 rakaat ni berapa? 12 rakaat ni yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Tambah tuan, tambah. Kemudian sebelum tu okey, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. 4 rakaat qabla zuhur. Wa raka'atain ba'dah. Berapa dah? 6. Kemudian 2 rakaat qabla al-asar. 2 rakaat sebelum asar. Dah berapa dah? 8. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib, bukan asar. 2 rakaat selepas maghrib. 8, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat selepas zuhur. Berapa? 12.
12 semua ni. Ni perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Namun Imam Malik radhiyallahu anhu dia kata sebenarnya tidak ada had. Tidak ada had sebenarnya. Apa sahaja Imam Malik kata sunat ratibah ni apa sahaja yang datang daripada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buat, maka itulah dia. Macam dekat sini kan, kat sini ada hadis dia, apa dia? Begitu juga rakaatain ba'dal Jumaah. Rakaatain ba'dal Maghrib. Apa saja ada hadis, nanti akan ada hadis 4 rakaat sebelum Jumaat, 4 rakaat sebelum Jumaat juga, selepas Jumaat. Namun yang famous ni ialah 12 yang tadi saya beritahu tu, based on riwayat Tirmizi di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi moga-moga saya dan tuan-tuan pun dapat kita amalkan. Di sana kita ada satu perbahasan yang panjang, yang sangat kompleks, yang menjadi antara kadang-kadang ni menyebabkan ahli sunnah ataupun yang dikatakan salafi di Malaysia ataupun di mana-mana ni dipandang serong. Kerana apa? Mereka gulu ataupun mereka berlebih-lebih di dalam perbahasan 2 rakaat sebelum Jumaat. Yang macam berlaku sekarang ni kan, ada 2 azan kan, tuan-tuan ataupun perempuan tak tahulah kan, ada sekarang ni 2 azan dekat masjid. Hari Jumaat ada 2 azan. Azan pertama, kemudian azan kedua tu imam dah naik, imam duduk, bawa azan. Bila azan pertama, yang selalu kebiasaannya orang buat, apa yang orang buat? Bangun. So solat apa tu? Solat sunat qabliyah Jumaat. Hadi buat Hadi? Tak buat. Semua tak buat. Okey. Tak ada. Orang ada tengok. Okey, baik. Okey, baik. Apa hukum dia? Okey, tak buat apa lagi? Apa hukumnya solat sunat qabliyah Jumaat ini? Apa hukum dia? Adakah bid'ah? Adakah bid'ah lebih teruk, lebih ni lagi nak kecam, bid'ah munkarah? Adakah ia adalah bid'ah yang tercela 2 rakaat sebelum Jumaat? Ya. Adakah ia bid'ah munkarah? Jawapannya no. 2 rakaat sebelum Jumaat bukan bid'ah. Ni kita kena faham pertama dulu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa 2 rakaat sebelum Jumaat ini bukan dikatakan bid'ah? Sebab bukan kias. Sebab apa? Sebab ada dalil. Ni kita kena faham. Sebab ada dalil. Cuma dalilnya umum. Dalilnya bukan khusus. Oleh kerana ada dalil, maka ikhtalafa fihi al-fuqaha. Maka para ulama khilaf. Antara yang mengatakan adanya solat sunat ratibah qabliyah ni, solat sunat rawatib ataupun solat sunat qabliyah Jumaat ini adalah mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, dan sebahagian mazhab Syafi'i juga kita tak ada. Kita kena faham. Semua ada. Mazhab Syafi'i ada 2 qaul. Bahkan Imam Syafi'i sendiri kita tak ada. Imam Syafi'i sendiri antara yang berpandangan, dia kata ahabbu, aku suka kalau azan Jumaat sekali je. Imam Syafi'i sendiri. Aku suka azan Jumaat sekali saja. Kan azan Jumaat kan dalam hadis Sa'id bin Yazid. Dalam hadis Sa'id bin Yazid dia kata apa? Sesungguhnya solat Jumaat kana nida fi salatil Jumaah awaluhu, sesungguhnya solat Jumaat ataupun nida azan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula awaluhu, awal-awalnya apabila khatib naik ke mimbar baru azan. Begitulah berlaku pada zaman Abu Bakar, begitulah berlaku pada zaman Uthman. Falamma zaman Uthman, apabila zaman Uthman, maka orang pun dah banyak, orang pun dah ramai. Zaman Uthman ni dah makin jauh daripada masjid, maka Uthman pun buatlah azan kedua. Azan yang kedua, iaitulah azan dekat pasar. Pasar dekat jauh dekat pasar. Itu azan yang pertama. Azan pertama dekat pasar. Okey, baik. Hadis ni menyebabkan bahawasanya ramai para imam mengatakan tak ada masalah azan dua kali. Sebab apa?
Sebab ini ijtihad Uthman radhiyallahu anhu. Maka sahabat-sahabat yang lain, Ali ada ketika tu, Talhah ada ketika tu, para sahabat-sahabat ramai yang lain semua tak membantah, sepakat. Maka dikatakan ijma' as-sukuti. Ijma' as-sukuti. Apa maksud ijma' as-sukuti? Ijma', berlakunya ijma' kerana tidak ada bantahan. Orang lain diam. Orang lain diam, maka dikatakan ijma'. Ala kulin ada yang rat balik, bukan kata ijma'. Sebab Imam Syafi'i pun tak setuju. Imam Syafi'i kata apa? Ata ni satu tabi'in. Ata kata apa? Bukan dia nakalkan Ata, dia nakalkan Imam Syafi'i nakalkan perkataan daripada Ata. Dia kata apa? Sesungguhnya bukan Uthman orang yang pertama buat azan 2 kali, tetapi Muawiyah. Perbahasan ni panjang dan sangat deep. Cumanya saya nak nasihat sebelum kita masuk sedikit. Kita kata orang yang belajar fiqh ni dia perlu ada dada yang luas. Dia bukan macam belajar akidah. Akidah Syiah memanglah bid'ah. Bid'ah jangan ikut. Khawarij Khawarij bid'ah jangan ikut. Tak boleh ikut. Apa lagi? Mu'tazilah, Ithna Ashar, Rafidah, Murji'ah, Khawarij. Ini puak-puak bid'ah tak boleh ikut. Orang belajar akidah, bak kata Tuan Guru Rozaini kena keras. Keras dengan Syiah tak apalah, keras dengan Mu'tazilah pun okey lagi. Tapi kalau keras sama Ahli Sunnah wal Jamaah pun payah juga. Sebab apa keras? Sebab mungkin disangkakan Al-Hanabilah ni bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, kafir. Ala kulin okey, tak isu pula kan. Ala kulin orang yang belajar fiqh dia tak boleh macam tu. Sebab orang yang belajar fiqh ni dia kena dada dia luas. Sebab fiqh ni kenapa berlaku ikhtilaf ni, dia sebab jadi rahmat. Para sahabat Nabi SAW pun bila ada khilaf, Nabi tak pernah cela salah satu orang daripada sahabat Nabi. Dua-dua Nabi akan kata betul. Menunjukkan di situ ada rahmat. Di sana ada hadis walaupun dhaif, tapi maknanya betul, ikhtilaf ummati rahmat. Dhaifkan, tetapi maknanya betul. Khilaf umat itu dah rahmat. Sebab tu kata Qatadah radhiyallahu anhu, man lam ya'riful ikhtilaf lam yashummu unufahu al-fiqh. Siapa yang tak tahu khilaf para ulama, khilaf para fuqaha, khilaf ni, maka hidung dia masih lagi belum mencium bau fiqh. Dia tak tahu pun fiqh. Dia tak tahu agama. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang tak tahu khilaf para ulama, maka dia akan sesatkan habis para ulama yang lain. Dia akan bid'ahkan amalan-amalan yang sepatutnya tidak bid'ah. Walhal ia adalah khilaf sa'id, khilaf yang muktabar. Contohnya khilaf muktabar adalah solat sunat qabliyah ni. Ini sebab itulah kita kena jaga-jaga sikit. Tidak dinafikan di sana ada yang kerah. Antaranya Ibnu Qayyim al-Jauzi, antara yang kerah agak yang mengkritik solat sunat qabliyah. Antara yang kerah dalam mazhab Syafi'i juga Abu Syamah hidup dalam kurun ke-6 Hijriah, kurun ke-7 Hijriah. Dia juga kritik walaupun di mazhab Syafi'i. Abu Syamah dia pun kritik keras juga. Sebab tu saya katakan dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan. Satu yang kata adanya qabliyah, adanya ba'diyah. Tetapi tuan-tuan, yang masyhurnya Syafi'iyah, maknanya ulama-ulama Syafi'i yang selepasnya seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam Fathul Bari dia mengatakan adanya solat sunat qabliyah Jumaat. Boleh faham kan? Adanya. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari dalam Fathul Bari, dia kata yang paling kuat sekali dalil yang mengatakan adanya solat sunat qabliyah ni, iaitulah hadis yang umum yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kata Nabi SAW, ma min salatin mafrudatin illa baina yadayha raka'atain. Tidak ada satu solat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan sebelumnya ada 2 rakaat. Tidak ada solat yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla melainkan sebelumnya ada 2 rakaat. Hadis sahih. Maka semua solat sebelumnya boleh buat qabliyah. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak. Hatta solat mafruḍah, iaitu solat apa? Yang difardukan, solat Jumaat fardu, maka dibolehkan. Dibolehkan.
Okey, nampak tak kat situ? Lagi ini qabliyah. Khilaf sebenarnya tuan-tuan, satu lagi banyak sangat ni. Satu lagi tuan-tuan, sepakat para ulama bahawasanya adanya solat sebelum Jumaat. Sepakat para ulama adanya solat sebelum Jumaat. Sebab apa? Solat pada hari Jumaat dia tak macam hari-hari lain. Hari-hari lain kalau dah matahari naik tinggi maka makruh untuk solat sunat. Makruh solat sunat. Tetapi hari Jumaat dia tak ada waktu makruh tuan-tuan. Walaupun dah matahari nak, matahari naik. Dia tak ada waktu makruh. Dia ini keistimewaan hari Jumaat. Keistimewaan hari Jumaat. Dia boleh solat mai masjid pukul 11, pukul 12, ada solat sunat, dia solat 2 rakaat. Buatlah solat berbanyak pun, buatlah 12 rakaat pun, buatlah 8 rakaat pun, ada salaf, ada sahabat buat 8 rakaat. Ada buat 4 rakaat. Jadi dia boleh. Kalau hari-hari lain tak boleh. Hari lain tak boleh. Dah pukul matahari dah terik, atas dah tak boleh, makruh. Tapi hari Jumaat boleh. Sebab tu kata Imam Ahmad rahimahullah kata, khurujul imam yamna' as-salah wa khutbatuhu tamna' al-kalam. Bila mana yang tak boleh solat? Bila imam dah keluar naik ke mimbar. Itu dah tak boleh solat. Melainkan solat sunat tahiyatul masjid. Sebelum imam keluar naik ke mimbar, maka disunatkan, dibolehkan solat belaka. Boleh solat. Ini kita panggil solat sunat mutlak. Nanti khilaf kata tuan-tuan, adakah solat sunat mutlak ataupun solat sunat rawatib? Adakah solat beza? Solat sunat mutlak ni solat sunat mutlak. Solat sunat rawatibah qabliyah ni adalah, kenapa solat sunat qabliyah? Sebab ada hari Jumaat solat sunat qabliyah. Tapi ada tak solat sunat sebelum Jumaat? Jawapannya jawapannya ada. Bezanya adakah mutlak ataupun rawatibah? Nanti para ulama khilaf. Tapi semua kata ada. Sebab itu Abu Syamah ni mazhab Syafi'i. Dan dia orang agak ketara dan kuat dalam kritik solat qabliyah ni. Dia kata apa? Abu Syamah kata apa? Dia kata sebenarnya solat sunat 2 rakaat sebelum Jumaat ni dia bukanlah sesuatu yang bid'ah. Bukanlah sesuatu yang tak boleh. Boleh. Tetapi yang salahnya ialah iktiqad orang bahawasanya itu adalah solat sunat ratibah. Salah. Dia tak ada solat sunat ratibah qabliyah. Itu salah. Ala kullin tuan-tuan, ada tak yang kata ada solat sunat qabliyah tadi? Ada juga. Iaitulah mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Kata ada solat sunat qabliyah. Tuan-tuan, saya nak cerita khilaf ni bukan nak bagi tuan-tuan pening, tetapi kita nak kata sebenarnya para ulama ni apabila mereka berkhilaf, mereka bukan berkhilaf atas hawa nafsu macam kita lah. Pasal apa khilaf? Guru aku cakap lagu tu. No. Para ulama al-immah al-madhahib, mazhab ni, imam mazhab, mereka apabila mereka khilaf ada dalil yang mereka pegang. Ada dalil. Macam mana yang saya kata, antara dalil yang terkuat seperti mana Ibnu Hajar Al-Asqalani kata dalam Fathul Bari, dia kata, dalil yang terkuat mengatakan adanya solat sunat qabliyah 2 rakaat, 2 rakaat sebelum Jumaat adalah hadis Ibnu Hibban. Hadis Ibnu Hibban, ma min salatin mafrudatin illa baina yadayha raka'atain. Tidak ada satu solat yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan sebelumnya disunatkan 2 rakaat. Ini dalil yang paling kuat bagi orang yang mengatakan adanya solat sunat qabliyah Jumaat 2 rakaat. Dalil yang terkuat bagi orang yang mengatakan tak ada ialah dalil yang tadi tu, Sa'id bin Yazid, yang mengatakan bahawasanya azan Jumaat sekali bila khatib dah naik atas mimbar. Bila masa nak solat? Kalau macam tu, bila masa nak solat? Hadis, bila Nabi dah naik atas mimbar, turis azan, dan lepas azan Nabi turis khutbah. Bila masa solat? Maka ada tak sebenarnya solat qabliyah? Tak ada. Maka dia takwil lagi, dia katakan kemungkinan Nabi solat qabliyah dekat rumah. Sebab ada hadis juga, Nabi pernah hadis yang orang yang main solat terus duduk tu kan, Al-Ghastani tu,
Sulaik Al-Ghastani itu, hadis Sulaik. Bila dia baik terus duduk, Nabi kata as-sallaita raka'atain qabla an tajlisa, kamu dah solat 2 rakaat sebelum ni. Dalam riwayat lain as-sallaita raka'atain qabla an taji, kamu dah solat 2 rakaat sebelum kamu datang sini. Seolah-olah kamu dah solat 2 rakaat kat rumah sebelum kamu datang masjid. Seolah-olah macam ada 2 rakaat qabliyah tu dekat rumah. Ada riwayat yang lain. Maka dekat sini isu dia, saya cerita-cerita ni bukannya ada yang mungkin boleh faham dan tangkap, ada yang tak dapat, tapi saya nak kata ia adalah khilaf mu'tabar. Yang mana apabila khilaf mu'tabar, pandangan kita ialah macam mana tuan-tuan? Pandangan kita ra'yi sawab. Kalau tuan-tuan memilih pandangan yang tak ada solat sunat qabliyah, tapi yang penting ada solat sunat mutlak. Yang kata tak ada qabliyah, ada solat sunat mutlak. Nanti ada bezanya nanti ialah, adakah kita dah masuk, kita masuk tu, kita datang awal, kita duduk. Bila azan, kita bangun. Boleh tak kita azan, kita bangun? Seolah-olah macam ada solat sunat qabliyah Jumaat. Ataupun bila kita memang mari datang lambat, dah azan yang pertama, boleh kita terus solat. Sama ada solat sunat mutlak ataupun solat sunat tahiyatul masjid. Itu tidak ada masalah. Ni yang dah duduk. So pandangan ni, sebelum nanti ada pandangan Ibn Taymiyah yang sangat cantik dalam isu ni. Tapi sebelum tu saya nak sebut dalam isu khilaf mu'tabar yang masing-masing ada khilaf sa'iq, khilaf yang besar. Kalau tuan-tuan berbeza antara mazhab dalam isu fiqh, mazhab ni kata ada, mazhab ni kata tak ada, mazhab ni, percayalah di sana ada dalil. Ada dalil. Kadang-kadang dalil yang sama tapi faham yang lain. Maka pandangan kita dalam ini ialah ra'yi sawab. Kalau kita pilih pandangan ni, kita kata pandangan aku ni betul, yahtamilul khata'. Yahtamilul khata' boleh jadi salah. Wa ra'yuhu khata', dan pandangan dia salah, yahtamilu sawab, boleh jadi betul. Itulah dia tuan-tuan. Itulah orang yang lapang dada. Aku betul, boleh jadi salah. Dia salah, boleh jadi dia betul. Macam tu tuan-tuan. Sebab ada khilaf yang besar. Sebab itulah perkara ini kita dapat lihat qudwah al-Imam Ibn Taymiyah dalam fatwa dia. Dia kata apa? Dalam isu selepas dia bahaskan khilaf yang panjang antara 4 mazhab ni mengenai boleh ke solat qabliyah 2 rakaat sebelum Jumaat, antara orang yang kata boleh dan orang yang kata tak boleh, ulama kata boleh dan ulama kata tak boleh. Apa kata Imam Ibn Taymiyah? Dia kata wa hina idzin faman fa'ala dhalika lam yunkar alaih. Oleh itu dia kata apa? Oleh itu siapa yang buat solat sunat qabliyah sebelum Jumaat, lam yunkar alaih, jangan diingkari. Jangan hamba kata ni bidah, masuk neraka. No. Isu dia bukan isu gini. Lam yunkar alaih. Ini Ibn Taymiyah ni. Maka tidak boleh diingkari. Dan waman taraka zalik, orang yang tinggal pula walam yunkar alaih. Orang yang tak buat qabliyah tu jangan sampai ingkar pula. Ini pandangan yang sangat kuat. So hang nak buat dengan hang tak mau buat, tafadhal. Tapi ada tak tuan-tuan, kalau tak buat ada orang marah? Solatlah, malas betul, janggut dia panjang. Janggut dia panjang. Walhal tadi kita main lama kan, Haji Sufian main awal dah lama dah solat dah tadi kan. Solat agak 20 rakaat dah. Tiba-tiba azan pertama dia tak solat. Usia panjang. Dia baru main lah. Kawan tu dah solat punya lama. Solat sunat mutlak tadi yang saya katakan. Solat sunat menunggu Jumaat tu. Dia ada istilah dia, solat sunat mutlak. So tak ada masalah ya. So kepada penonton-penonton di rumah kalau ada sahabat-sahabat kita yang tak nak buat dengan pandangan dia memilih, tak nak buat malas tu, jangan ceritalah. Malas tu kita tak cerita ni. Sebab dia memilih pandangan yang mengatakan tidak ada solat sunat qabliyah, maka ihtiram. Siapa yang buat, jangan kita pula pandang pelik. Ini tak faham sunnah lah ni. Jangan kita pandang pelik, sebab khilaf mu'tabar, dia kena ada dada yang rahmah. Dada yang sangat rahmatan lil alamin, logo ustaz. Ataupun logo kita punya menteri agama kita. Rahmah, dia kena perlu rahmah. Tetapi last kali Imam Ibn Taymiyah kata apa? Wa hadza adal al-aqwal, kata inilah pandangan yang paling adil, pandangan yang paling adil, pandangan yang paling tepat. Dia kata apa? Wa kalamul Imam Ahmad yadullu alaih. Bahkan Imam Ahmad juga bercakap macam ni. Dia kata wa hina idzin faqad yakunu tarkuha afdal. Kadang-kadang
tinggal lebih afdal. Bila mana orang menyangka, dia kata orang menyangka itu adalah wajib ataupun sunat ratibah, jangan dibuat, terutama apabila dia adalah orang yang yuqtada bihi, orang yang diikut. Syekh, mufti. Orang sekarang ni duk fikir macam macam Yasin malam Jumaat tu seolah macam sunat yang betul-betul khusus lah. Maka orang yang kita, walaupun kita berpandangan ianya bukan sunat khusus, tapi kita kata boleh, jangan i'tiqad. Tetapi orang yang yuqtada, orang yang diikuti ulama, maka dia jangan buat, supaya nanti kalau dia buat orang akan tengok tu mufti pun buat, mestilah boleh. Maka yang lebih afdal bagi dia ialah dia tinggal, supaya orang akan sangka dia akan menjadikan orang lepas tu tak sangka bukan wajib rupanya. Bukan wajib. Macam tu juga kadang-kadang imam hari solat Jumaat. Ini Syatibi. Ini Imam Syatibi, dia kata apa? Sunnah kadang-kadang dia boleh ditinggalkan. Imam Malik banyak dalam perkara ini. Kadang-kadang perlu ditinggalkan supaya orang tak sangka ianya wajib walaupun sunnah. So apa ni, baca surah sajadah. Kan, baca surah sajadah hari Jumaat. Kalau imam lambat bangun tidur, la ilaha illallah. Pakat jadi kecut telur tu, Bilal semua kecut dah. Alamak, pakat tunggu dah. Sebab apa? Seolah menyangka benda tu jadi macam, walaupun tak jadi sunat wajib. Jadi seorang imam, orang yang alim, dia kadang-kala dia nak, apabila berkeadaan dengan isu gini, kalau orang tak sangka itu wajib, tak ada masalah. Tapi kalau satu tempat tu seolah jadi macam tu, maka kadang-kala bila tuan-tuan naik jadi imam, tak payah buat. Tak payah buat. Betul. Boleh rupanya tak buat sujud sajadah. Boleh rupanya. Dia maka mufti pula tu boleh. Mufti, contohlah mufti kan. Mufti Perak, Prof Amirul Hasan. Amin. Contohnya, mufti buat, maknanya boleh lah. Dia macam tu ya. Dia seorang yang ada hikmah, dia panggil hikmah. Inilah yang Ibn Taymiyah cuba sampaikan. Wa hina idzin iktaruka afdal idza kana juhal yadhunnu annahu hadhihi sunnah ratibah wa wajibah. Kalau orang jahil ramai yang kat situ menyangka ini adalah sunnah yang memang dilazimi sangat oleh Nabi, dan ianya adalah, sedangkan Nabi tak buat pun. Kalaulah ada yang kata lagi tadi kan, yang saya kata mungkin Nabi buat solat kat rumah. Dijawab balik, dia kata kalau Nabi buat solat kat rumah, Aisyah cerita. Sedangkan solat malam pun Aisyah boleh cerita. Dia kan solat siang. Macam ni, Hafsah cerita. Aisyah cerita, si Nabi cerita. Si Nabi tak ada cerita satu pun solat Nabi. Kuat sebenarnya perbahasan ni. Jadi antum nak pilih apa? Kalau saya memilih saya tak buat. Saya tak buat. Kalau orang buat, maka saya tak cerca. Itu dia. Ya, itulah dia. Boleh faham tuan-tuan? Berlapang dada dalam isu fiqh. Dia bukannya bila hang buat solat sunat qabliyah, ini bukan sunnah ni. Bukan orang sunnah. No. Sebab ada sunnah, ada hadis. Ada hadis. Okey. Apakah solat sunat yang paling Nabi lazimi waktu dalam safar? 2 solat witir dengan solat qabliyah subuh. Nabi tak akan tinggalkan walaupun dalam keadaan musafir. 2 rakaat, 2 solat ni. Witir dengan juga sebab apa? Hadis dia an Aisyah, hadis yang kedua tuan, dan hadis yang terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atain al-fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah begitu ambil berat ta'ahudan, asyaddu. Tak adalah begitu berat untuk mengambil berat untuk buat satu-satu, untuk melazimi sesuatu minan nawafil, daripada solat-solat sunat, melainkan apa tuan-tuan? Melainkan solat raka'atainil fajar, solat sunat raka'atain, 2 rakaat sebelum fajar. Sebab apa? Nawafil. Maksudnya 2 rakaat sebelum solat subuh. Hatta di sana Al-Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad diceritakan bahawasanya 2 solat ni, 2 solat ni itulah raka'atan qabla al-fajar. Walaupun Nabi musafir, Nabi akan buat dengan solat witir.
Kenapa dikatakan solat witir? Sebab dia mesti buat dalam keadaan ganjil. 3 rakaat ataupun 5 rakaat ataupun 7 rakaat ataupun 11 rakaat. Ikutlah, tak ada had solat sunat witir. Banyak dinakalkan dalam salaf buat bilangan yang banyak. Tidak ada masalah. Sebab itu dia katakan ganjil. Tetapi yang paling ringkas berapa rakaat? 1. Satu rakaat malas sangat. 1 cukup. Nabi tak pernah tapi adakah Nabi buat 1 rakaat? No. Nabi tak buat satu rakaat. Nabi buat 3 rakaat. At least. Okey. Kerana apa tuan-tuan? Kerana inilah antara solat sunat yang lebih paling solat sunat yang paling afdal ialah solat sunat qiyam malam. Yang kedua, jatuh tangga kepada solat sunat witir. Sehinggalah mazhab Hanafi kata wajib. Solat sunat witir ni wajib. Dia bezakan antara wajib dengan fardu. Yang dia kata fardu, kalau beza dia kata wajib tinggal dosa, fardu tinggal boleh jatuh kafir. Sebab tu kalau tuan tengok Bangladesh tu, dia pun buat solat witir. Kau tengok, oi, Bangladesh ni. Dia solat witir. Pasal apa? Wajib bagi dia. Sebab mazhab Hanafi. Yang sahih bukan wajib. Yang sahih ialah ianya adalah sunat. Okey. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa raka'atanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih mulia, lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, 2 rakaat ni Nabi buat walaupun dalam keadaan musafir. Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, kitab Zadul Ma'ad ni kitab besar tuan-tuan. Ibn Qayyim tulis waktu dalam atas tunggangannya. Ibn Qayyim tulis kitab Zadul Ma'ad, tengah dia duduk atas tunggangan musafir. Kalau tuan-tuan baca kitab Zadul Ma'ad, Allahu Akbar, pening tuan-tuan. Ibn Qayyim disebutkan perbahasan ulama khilaf hadis tu pasal dhaif, ini didoakan oleh fulan-fulan, hadis ni ada si fulan, ada orang ni, ada perawi ni yang dhaif, ada pendapat ni. Ya Allah kata, ini apa ni tulis atas tunggangan? Apa itu? Tuan-tuan, ni ajib. Pelik para ulama. Punya hafalan dia tu, ya Allah, pelik. Kalau kita tulis atas tunggangan, gambarnya apalah yang kita buat? Selfie je lah boleh kan? Allahu Akbar. Imam Ibn Qayyim kata, oleh itu dia kata, adakah sunat buat qabliyah dengan ba'diyah ketika orang tu musafir? Dia kata tidak dinakalkan oleh Nabi buat sunat qabliyah, melainkan subuh. Maka tidak menjadi sunnah. Tak jadi sunnah. Musafir. Okey, baik. Boleh faham Jadi berdasarkan hadis, 2 hadis ini, maka kita boleh tahu bahawasanya dan begitu besarnya solat sunat subuh ni sehinggalah para ulama kata boleh qada. Solat subuh. Orang yang melazimi solat sunat subuh, tiba-tiba hari itu dia bangun lambat, maka bila dia nak qada, dia boleh qada. Dia boleh qada. Waktu dah naik matahari nanti dia boleh qada. Waktu yang afdal ialah naik matahari, dia boleh qada. Masalah, pertanyaan. Saya masuk masjid, kemudian adakah saya nak solat tahiyatul masjid ataupun solat sunat qabliyah? Soalan sebelum kita tutup ada soalan. Tuan-tuan tak tanya, saya tanya sendiri. Ke dia nak tanya. Kita masuk masjid, kemudian adakah kita nak solat sunat qabliyah ataupun solat sunat tahiyatul masjid? Jawapan dia boleh dua-dua sekali. Bukan dua-dua maksudnya baling batu jatuh, baling apa istilah dia, through a stone. Baling satu batu untuk pukul 2 ekor burung. Apa istilah dia tu? Boleh masuk dua-dua. Niatkan solat sunat qabliyah, insya-Allah masuk padanya solat sunat tahiyatul masjid. Okey. Niat qabliyah. Ya, masuk sekali insya-Allah. Kalau dia niat tahiyatul masjid, dapat tahiyatul masjid lah. Tetapi afdalnya pada waktu itu ialah dia sunat qabliyah. Sebab waktu itu ialah nak solat qabliyah waktu itu. Bukan tahiyatul masjid, melainkan dia masuk awal.
Masuk awal dia buat dua. Dia masuk awal sebelum azan dia buat tahiyah, lepas tu dia rajin lagi dia buat solat, ataupun antara nak buat tahiyatul masjid ke ataupun solat sunat wudu. Maka boleh gabung dua-dua juga. Sama ada kita gabung solat sunat wudu masuk padanya tahiyah, ataupun solat sunat tahiyah masuk padanya wudu. Boleh menggabung-gabung ni seronok ni. Hadis yang Rasulullah suruh sahabat bangun solat. Macam mana dia orang boleh kata itu dah satu masjid? Itu khilaf. Okey, itu khilaf ya. Okey, tengok. Cantik khilaf ni. Soalan ni tak ditanya melainkan para ulama je ni. Sebab apa? Sebab dalam riwayat riwayat Bukhari, Nabi kata asallaita raka'atain qabla an tajlis. Adakah kamu solat 2 rakaat sebelum kamu duduk? Maka dekat situ, maka para ulama kata dekat sini menunjukkan ialah solat sunat tahiyatul masjid lah. Waktu tu yang ada solat sunat tahiyatul masjid. Bahkan ada ulama yang kata ini adalah solat sunat qabliyah pun ada. Solat sunat qabliyah bagi yang Syafi'i lah, mazhab Syafi'i yang mengatakan dia pakai dalil ni juga. Bagi yang mengatakan ada solat sunat qabliyah, dia pakai dalil ni. Kemudian dia kata ada riwayat yang lain kata yang saya bagi tahu, as-sallaita raka'atan qabla an taji. Dalam riwayat Ibnu Majah. Adakah kamu solat sebelum kamu datang ke sini masjid? Menunjukkan solat ada solat qabliyah dia pakai. Maka nampak tak tuan-tuan? Seolah-olah adanya solat ini riwayat Ibnu Majah, tetapi riwayat Bukhari ialah qabla an tajlis. Menunjukkan itu adalah solat sunat tahiyatul masjid. Tetapi still, sebab itulah tuan-tuan, bila kita ada dia ada satu konsep adanya ihtimal batal istidlal. Bila adanya ihtimal, ada sangka ni, ada ke tak ada, batal istidlal, terbatalnya pendalilan. Nak kata ada ke tak ada pun tak boleh nak pakai. Ala kulin itulah dia. Sebab sebelum duduk adalah solat sunat tahiyatul masjid, ataupun solat sunat apalah. Nabi suruh bangun, dan tapi tuan-tuan, dalam Muwatta Imam Malik, Nabi dikisahkan Nabi bagi tahu sekali tu je. Nabi tak suruh ulang dah. Sulaik Al-Ghaftani ni dia orang miskin, baju dia lusuh. Kemudian sebab tu Nabi suruh dia bangun solat. Nabi nak kata dia ni orang miskin. Lepas ni Nabi nak suruh orang sedekah kat dia. Sebab tu Nabi suruh bangun solat. Tapi lepas tu Nabi tak pernah suruh dah dia. Sebab Nabi suruh bangun tu pun ada sebab. Ini sekarang orang tak bincang. Orang bincang bab fiqh je. Tapi sebab Nabi suruh tu dalam riwayat yang lain, sebab Nabi nak tunjukkan dia ni orang yang sangat lusuh bajunya, supaya orang kenal dia. Sulaik ni kita panggil hadis Sulaik. Maka lepas tu orang pakai sedekah dekat Sulaik ni. Jadi subhanallah, Nabi SAW tu, Nabi tengah khutbah tu. Kita boleh try lah kot. Boleh tiba-tiba orang masuk. Hadis yang Nabi bangun lambat, bila azan Nabi bangun subuh lambat. Dah subuh. Adakah Nabi buat qabliyah juga? Apa dia? Adakah Nabi buat qabliyah juga? Azan, iqamat, afwan. Tak, dalam hadis tu anda tak ingat ada qabliyah ke tak? Hadis riwayat Bukhari tu. Anda tak ingat. Tetapi anda tak ingat. Anda tak ingat hadis tu. Cuma anda tahu memang Nabi SAW bila dia bangun lambat dalam keadaan satu safar, bangun lambat. Sahabat semula bangun dah cerah dah. Kemudian ada dalam ni kita akan bincangkan. Nanti kita akan. Kemudian Nabi tak terus solat. Nabi terus pergi jalan dengan para sahabat sehingga satu tempat yang ada air, ambil wuduk semua, azan, iqamat. Tak disebutkan dalam tu solat qabliyah. Yang seingat saya tak sebut dalam tu solat qabliyah, terus solat. Tak disebutkan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab solat qabliyah ni waktu dia, bila waktu solat qabliyah? Bila waktu solat qabliyah? Ba'diyah senanglah, selepas kita solat kemudian sampailah habis waktu. Qabliyah ni selepas
masuk waktu sehinggalah sebelum kita solat waktu tu. Itu. Orang bangun solat subuh, orang bangun solat, dia pergi masjid, jemaah dah habis. Dia nak buat jemaah kedua. Adakah dia terus kat masjid dah ada waktu lah. Adakah dia sunatnya dia terus buat subuh ataupun dia buat qabliyah dulu? Qabliyah dulu. Qabliyah dulu. Kalau ada yang nak buat qabliyah, jom kita buat qabliyah dulu baru kita buat qabliyah dulu. Masih ada waktu. Bukan maksudnya dah lepas habis solat dah habis waktu, no. Selagi ada waktu sebelum dia solat subuh, selagi tu ada qabliyah. Selepas habis waktu, maka waktunya ialah ini kita panggil qada. Itu panggil qada. Ditanya juga kepada Syekh Utsaimin, tak silap saya, isu yang sama tentang adakah kalau orang lambat dah pergi, orang dah habis solat, adakah dia boleh buat qabliyah ataupun solat terus solat fardu? Buat qabliyah dulu. Baru dia buat solat fardu. Buat qabliyah. Bangun orang lambat pukul 6.40. Solat qabliyah dulu. Boleh. Solat qabliyah dulu. Ya, ada lagi ustaz. Ustaz punya pertanyaan ni mencabar. Dia tanya hadis. Macam saya ni muhaddis je. Okey, ada soalan. Untuk penutupnya, kenapa nak buat solat qabliyah dengan ba'diyah ni? Kenapa tuan-tuan? Dalam kitab Ibn Daqiq Al-Ain, dalam kitab Ihkam Al-Ahkam, diceritakan hikmahnya ialah qabliyah ni bila kita nak solat fardu, bila kita tengah dalam sibuk kan, tengah dalam baru kena marah dengan bini tadi kat bini bebel pula. Kenapa abang duk main-main, kata nak kahwin lagi ke, kena bebel, tunjuk barang, contoh. Jadi kita pergi masjid sebelum kita solat fardu, kita solat sunat. Itu isti'dad, persediaan. Persediaan untuk kita solat fardu. Yang betul-betul itu. Persediaan untuk kita buat betul-betul itu. Jadi kalau kita nak rusing semua lagi, dah sampai kat solat 2 rakaat tu dah tenang dah. Sebab solat tu sakinah, solat tu adalah ketenangan. Maka bila kita solat pula fardu, kita dah bersedia. Ba'diyah ni pula apa? Ba'diyah ni sebenarnya dalam hadis dia adalah jabirah nuqsan as-salah. Dia menutup setiap apa yang nuqsan pula, apa yang cacat cela dalam solat. Dia menutup dan menampal. Macam tayar bocor, maka kita pun tampal. Itulah tugas solat sunat ba'diyah. Yang solat sunat semualah. Solat sunat. Itu antara ininya. Isu yang sama, sebab tu kadang-kadang orang tanya saya, suka tak kalau dulu waktu mutawif lah, mana lagi suka terus pergi Mekah ke Madinah dulu? Kita tanya Ustaz Adi, terus pergi Mekah dulu ke Madinah dulu? Madinah dulu. Pernah tak pergi Mekah dulu? Pernah masuk Mekah terus? Masuk Mekah terus baru pergi Madinah. Mana yang lebih suka? Kalau tanya mutawif, sebab mutawif ni pergi umrah, dia bukannya nak umrah sangat, dia kerja. Waktu first pergi umrah memang Allah, kita pun menangis. Second dia risau bawa jemaah. Hilang jemaah. Alamak, makcik tu hilang pula. Duduk tengah tawaf nak fikir ni makcik mana makcik tu pergi. Memang tak ni. Memang kita suka mutawif, suka masuk Mekah dulu. Sebab apa? Dia buat kerja setup, pergi Madinah relax. Boleh relax. Dia tak fikir apa dah. Tapi sebenarnya kalau orang tanya, kalau bagi para jemaah, saya lebih suka masuk Madinah dulu. Madinah tu isti'dad, dia macam solat sunat qabliyah. Dia sedia dulu, dia punya dosa punya banyak, dia ada bela jin ke apa ke semua kan. Kena dulu kat Madinah tu tak apalah. Kena saka ke kena apa kan. Ada banyak kes. Mental lah semua. Kena biar kat Madinah. Lepas tu dia pun dah insaf, dia dah sedia, dah jiwa dia, masuklah umrah. Umrah tu yang kita nak buat tu. Macam tu lah lebih kurang. Macam tu. Boleh lah, boleh. The feel kan? The feel. Kan? Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan tuan-tuan? Tak ada dah? Kalau tak ada, kita tutup lah. Kalau tak ada, apa yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang adalah atas kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.